الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini pertama banyak syukur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat kita sama-sama lagi menyambut Aidil Adha pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan pengorbanan yang apa telah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terima semua pengorbanan kita dalam susah payah dalam mengerjakan semua amal ibadat. Dalam kesempatan ini saya mewakili Datuk Kuasa Surah Haji Maksum terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua dan juga sendiri mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kesilapan sepanjang kita menguruskan perjalanan Surah Haji Maksum. Dan kita juga berharap kepada Allah SWT kepada peserta-peserta yang telah sama-sama turut serta dalam menyambut ibadah korban pada tahun ini. Moga-moga pengorbanan mereka ataupun niat mereka diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita juga diberi kesempatan lagi pada tahun akan datang untuk sama-sama menyambut Aidil Adha dan meneruskan ibadat pengorbanan supaya Allah SWT meningkatkan rahmatnya kepada kita semua. Dan untuk meneruskan pada sembahyang raya kita pada hari ini, saya menjemput Ustaz Khairul Azhar untuk menerangkan sedikit kaifiat bagaimana untuk kita meneruskan sembahyang raya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati pada Tuan Musi Surau, Dr. Syaril, dan semua sedang hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Baik, selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua hadirin. Dan seperti biasa, sebelum solat, saya akan menerangkan kaifiat untuk solat Hari Raya Aidil Adha ini. Al-maklumlah, setahun sekali, bukan tuan-tuan tak tahu, cuma kadang sedikit-sedikit terlupa. Ya. Jadi niatnya, usolli sunnatan Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sajaku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita pun takbiratul ihram, Allahu Akbar. Seperti biasa, doa iftitah. Kemudian kita akan takbir 7 kali, Allahu Akbar, diselangi dengan bacaan tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Kemudian saya baca Fatihah dan baca surah. Rakaat pertama surah Al-A'la, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, bangun semula. Bila bangun Allahu Akbar, itu belum dikira lagi takbir yang 5 kali untuk rakaat kedua ya. Itu baru takbiratul intiqal, pertukaran antara
perbuatan solat kita. Dah letak tangan, barulah Allahu Akbar. Yang pertama, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sebanyak 5 kali. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Dan terus macam biasalah, insya-Allah. Biasa itu saja untuk sebagai penerangan. Diberitahu speaker tempat wanita tak hidup, jadi kita sedang membetulkan. Ya, jadi diharap nanti bila solat kita rapat-rapat sebab nampak ramai jemaah di luar sana. Ya, ramai, jadi kita kena rapat-rapat masuk ke dalam. Jadi bolehlah semua bangun, susun soft, rapat-rapatkan soft, pastikan soft tuan-tuan lurus, tumit-tumit tuan-tuan lurus antara satu sama lain. Dan lurus solat itu adalah salah satu kesempurnaan dalam sembahyang. Bagi sila masuk ya. Masih ada pergerakan di sebelah belakang. Salatul Idul Adha ra'atani jami'ah rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri ghasiqin alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnatin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan Idul Adha rak'atain imaman lillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa bihamdihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام والسلام ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا صلى الله على آله كما صلى على ذلك لا نشهد كما بارك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله القائل وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga dengan ketakwaan dan keimanan yang sebenar-benarnya akan memberikan kejayaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pagi hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah Idul Adha yang bertajuk Ibadah Haji dan Idul Adha Kemuncak Zikrullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang menjadi ayat utama bagi muqaddimah khutbah ini bermaksud, kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram, yakni di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadahnya. Zikir itu merupakan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing para jemaah haji menjadi orang-orang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Dan sebulah kamu akan Allah
dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan, yakni meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Ibadah haji adalah kemuncak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai umat Islam sibuk dengan perkara dunia sehingga melupakan perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya zikrullah, iaitu memuji, pengucapan syukur dan beristighfar mengharapkan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tentramlah hati manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan suatu ibadah mengingati Allah Subhanahu wa taala yang boleh dilakukan sama ada melalui lisan ataupun melalui hati. Zikir menerusi lidah meliputi istighfar, berdoa, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, pembacaan Al-Quran dan seumpamanya. Wajib atas orang yang berzikir untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh keta'ziman, yakni keagungan dan kehormatan. Hati orang yang berzikir dengan rasa ta'zim dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala akan bergoncang dan rasa gerun apabila menyebut dan mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 3 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dengan sebenar-benarnya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dari sifatnya, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadi mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain zikir lisan dan zikir hati, zikir juga dalam bentuk kepatuhan. Kepatuhan melakukan perintah adalah zikrullah. Juga kepatuhan meninggalkan larangan adalah zikrullah. Bagi jemaah haji yang melakukan haji tamattu' dan haji qiran atau melakukan larangan ihram, mereka disyariatkan membayar dam dengan menyembelih kambing, lembu atau unta. Bagi yang tidak mengerjakan haji, dituntut bagi yang berkemampuan untuk melakukan penyembelihan korban menyontohi kepatuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 107 yang bermaksud, maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang yang sabar. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya
perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, kita sepatutnya mengikut kepatuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Dapat dua hikmah daripada kisah ini. Pertama, melaksanakan perintah Allah SWT dengan sepenuh hati walaupun terpaksa mengorbankan anak tercinta. Kedua, merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana telah diberikan nikmat kelebihan harta, maka disyariatkan perintah korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS dan Siti Hajar menggambarkan seorang ayah yang diuji kepatuhannya melaksanakan pengorbanan, dan seorang anak yang patuh apabila dikorbankan, dan seorang ibu yang rela dengan ketentuan ilahi. Di manakah kita? Mampukah kita mengorbankan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Mahukah kita berkorban demi kesatuan umat Islam? Kita korbankan ego dan kepentingan peribadi untuk kita bersatu. Tidak diragui lagi, faktor paling kuat untuk meninggikan martabat umat, untuk ketinggian agama kita, untuk keagungan dan kemuliaan, melainkan jiwa yang berhimpun dalam kesatuan akidah dan syariat. Umat ini akan memperoleh kekuasaan dan kekuatan apabila dapat mengekalkan kerajaannya. Mana-mana umat yang berpecah dan roboh perpaduannya, bertelingkah dalam setiap urusan, akan hilang kekuasaannya dan lemahlah kekuatannya, tergugatlah kerajaannya dan bertukarlah kemuliaan kepada kehinaan, bahkan ketinggian akan menjunam jatuh. Maka sudah tentu kesudahannya adalah kegagalan dan kerugian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bersatu padu dan melarang perbalahan hingga mencetuskan perpecahan dan pertelingkahan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatanmu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita belum sedar lagi dan mengisafi kedudukan umat Islam hari ini yang ditekan dengan dasar pecah dan perintah oleh golongan tertentu? Adakah tidak ada suatu pengajaran pun yang kita dapat dari keadaan saudara kita di Gaza, Palestin, Rafah, Yaman dan seluruh dunia ketika ini? Mereka diratah oleh Israel dan musuh-musuh Islam laknatullah bagi merebut makanan dalam satu dulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membayangkan peristiwa ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba satu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia meratah kamu sebagaimana merebut makanan dalam satu dulang. Sahabat bertanya, adakah kami sedikit ketika itu? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan kamu ketika itu terlalu ramai, tetapi kamu umpama buih ketika banjir. Allah benar-benar telah mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah telah memasukkan dalam diri kamu al-wahan. Sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Riwayat Abu Daud. Hari ini beribu-ribu umat Islam di Palestin
dibom dengan kejam, bangunan dan rumah roboh dan rebah ke bumi tanpa pembelaan. Adakah kita boleh mengharap kepada badan dunia membela saudara kita itu atau pihak Amerika yang ternyata menggunakan kuasa vetonya untuk mempertahankan Israel? Adakah umat Islam mengharapkan musuh mereka mempertahankan orang-orang Islam? Apa pengorbanan yang kita telah buat? Ataukah kita telah hilang jati diri, tiada keyakinan, atau sekadar merenung tidak bermaya sahaja? Nastaghfirullah, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ampunkan kami ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, bagi mengakhiri khutbah pada pagi yang mulia ini, marilah kita menghayati dan ambil pengajaran berikut. Pertama, umat Islam adalah sentiasa berzikir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala supaya hati sentiasa menjadi tenang dan mengukuhkan keimanan kepadanya. Kedua, umat Islam yang pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah adalah tanda zikir dan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dapat mengambil pengajaran daripada pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam adalah ikhlas melakukan ibadah korban dan berkorban pada jalan Allah sebagaimana kerelaan berkorban yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingin. Surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil 'idul mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Islam mengajar kita supaya mengorbankan sesuatu yang berharga sebagai bukti dan saksi kepada akidah kita demi kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.
Peliharalah iman dan dada sebagai modal utama dalam hidup ini. Janganlah iman kita tergadai dengan harta benda, nama dan pangkat. Tetapkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Orang yang berjaya sebenarnya ialah orang yang melakukan pengorbanan, sanggup berkorban masa, wang ringgit, jiwa, raga, kepentingan diri, tenaga, fikiran, perasaan dan sebagainya. Kerana kejayaan dan kecemerlangan tidak datang bergolek. Sesungguhnya orang mukmin yang mengorbankan apa yang ada pada diri mereka berupa masa, fikiran, harta benda dan nyawa untuk Islam akan dibalas oleh Allah SWT dengan syurga. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغون سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشيخ الحاج اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغون Tengku Amir Syah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihan lil muwazzafin war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Allahumma ya dafi'al bala idfa anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah saudara-saudara kami di Gaza, Rafah, Yaman dan lain-lain tempat yang sedang diperangi oleh musuh-musuh Islam. Lindungi mereka, kasihanilah mereka, Ya Allah. Bantu dan menangkanlah para mujahidin yang berperang setiap masa untuk mempertahankan agama, tanah air, rakyat dan Masjidil Aqsa. Bantulah mereka dengan tentera malaikatmu, menangkanlah mereka daripada Israel laknatullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wala dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal 'aidin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib
حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه